Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Hai guys, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam Malam Puaka. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, pertama sekali guys, aku nak ucapkan terima kasih kepada seorang YouTuber legend ni, sebabkan dia sanggup datang ke ruangan komen, tengok video Zaf channel dan memberikan sokongan yang teramat padu. Kalau korang, aku rasa memang dah ramai lah tahu siapa yang dah lama lah yang kisah seram ataupun cerita-cerita seram. Korang mesti kenal siapa Osasuke Hikaru, guys. Walaupun nama dia macam Jepun, dia daripada Terengganu. Dia dengan tim dia, ataupun lebih dikenali sebagai OH. Dengan tim OH, dia banyak, dia macam Faizal Rozi tau. Dia banyak pergi tempat-tempat bersejarah tapi menyeramkan. Lepas tu dia buat explore. Hui, memang kalau tengok video dia malam-malam, pisang, confirm tidur buka lampu je. So kalau korang yang mana tak tahu lagi ataupun tak subscribe lagi, memang rugi lah. Aku tinggalkan link Osasuke Hikaru dekat bawah. Show your support, show your love. Okay, so malam ni guys, dalam Malam Puaka, aku dapat satu kiriman daripada Pak An. Berlaku pada tahun 2015 di Lenggong, Perak. Dikatakan bahawa dia baru saja mendirikan rumah tangga. Baik. Tetapi dalam keindahan tu ada sesuatu yang menyeramkan telah berlaku kepada Pak An. Hai, nak tahu apa? Jangan lupa hashtag Tim Puaka dan juga hashtag Malam Puaka, guys. Let's go Malam Puaka. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi. Alamak. Pada yang baru kahwin tu show macam teringat. Jangan macam-macam. Sebab apa aku nyanyi lagu orang kahwin? Kerana pada tahun 2015 tu, Pak An ni baru sahaja mendirikan rumah tangga. Memang baik gila lah. Lagi pula Pak An ni, karakter dia adalah seorang yang ceria, kuat bekerja, berdedikasi. Aku boleh cakap kalau siapa dapat si Pak An ni memang untung gila lah. Dan pada waktu tu, Pak An ni bekerja sebagai salah seorang pegawai kerajaan, guys. Dan tempat kerja si Pak An ni malang sekali, jauh daripada tempat dia stay lah. Dia tinggal dekat area Ipoh, tetapi dia kena pergi nun dia jauh di sana, dekat Lenggong, guys. So daripada Ipoh nak ke Lenggong tu, pisau kalau korang tahu jauh dia, nak kena ulang alik lebih kurang everyday lah sebab everyday kerja kan. So duit minyak tu pun dah memakan belanja yang agak besar jugalah. Tetapi sebabkan dia baru kahwin tadi, aku boleh cakap ni rezeki orang baru kahwin lah. So kepada yang tak kahwin tu, tolonglah kahwin. InsyaAllah rezeki orang mesti murah punya macam Pak An ni. Sebab tak lama selepas dia mendirikan rumah tangga, guys, dia dinaikkan pangkat. Bukan biasa-biasa, boleh tahan juga sebagai timbalan pengarah, guys, dekat tempat kerja dia. Jadi apabila dah naik pangkat, memang ramai lah yang nak ucapkan tahniah. Especially kawan baik dia, Mustaqim. Nama beriman betul. Mustaqim ni, dia ucapkan tahniah kepada Pak An ni. Time dekat office tu, Mustaqim ni datang dekat Pak An dengan penuh gembira. Pak An, aku dengar hang dapat naik pangkat So apabila macam tu, si Pak An ni pun Alhamdulillah, aku rasa sebab dia lah, aku ni rajin betul kadang. Jadi apabila dah berborak macam tu kan, Mustaqim pun tegur lah Pak An ni. Pak An, since dah naik pangkat ni, come on brother, takkan nak ulang alik daripada Ipoh semua kan? Tak kelas lah. Kita ada quarters, aku dengar hang nak masuk quarters kan, nak pindah quarters kan. Sebab dekat tempat kerja si Pak An ni, memang ada disediakan quarters pekerja. So sesiapa yang nak tinggal kat situ memang boleh Jadi apabila si Mustaqim tu cakap macam tu, Pak An pun tidak menidak kan. Pak An cakap, betul. Aku memang plan dengan orang rumah aku nak stay kat quarters atas tu lah. Senang sikit. Kalau tak jauh sangat, aku nak ulang alik, baru naik pangkat, duit dah habis. Dah macam mana? Tapi dalam happy macam tu, tiba-tiba
Mustaqim juga. Cantik lah tu. Nak pindah masuk quarters Tapi kan, Pak An, aku nak bagi tahu hang something Pak An pun tanya. Apa hal? Ui, muka macam tak puas hati je. Hang tak happy apa aku naik pangkat? Bukan. Bukan aku tak happy. Mestilah aku happy. Takkan nama Mustaqim busuk hati. Tak ada dalam kamus aku. Aku okey hang naik pangkat. Cumanya aku rasa kan hang tak payah duduk quarters lah. Hang pergi sewa. Aku boleh dapat rumah sewa yang dekat-dekat sini. Tak payah duduk quarters tu. Jadi apabila Mustaqim cakap macam tu, Pak An ni dia jadi pelik. Pak An ni macam, jap, hang ni kenapa tak nak aku duduk quarters? Tadi hang beria sangat tanya aku nak pindah quarters lah apa semua kan. Sekali yang ni hang nak cari aku rumah pula. Baru aku nak save duit sebab travel jauh apa semua daripada Ipoh ke Lenggong. Kau nak aku sewa pula rumah. Apa hang ni? Tiba-tiba Mustaqim pun cakap kat Pak An, tak ada Pak An, macam ni. Okey lah, kalau hang nak masuk kat duduk quarters tu, rumah yang disediakan tu, apa kata hang pergilah tanya kan orang-orang ataupun bekas-bekas penduduk yang pernah duduk kat rumah tu kan, bekas-bekas pekerja yang pernah stay kat rumah tu ke apa. Hang kaji sikit sebab aku dengar rumah tu berhantu Pak An. Jadi Pak An ni jelah depan member kan, baru naik pangkat, baru kahwin, memang tak nak kalah. Ego seorang lelaki tu memang kuat Jadi apabila macam tu, Pak An ni cakap lah kat Mustaqim, hang ni mengarut. Alamak, aku hari ni patutnya ceria hang tahu. Aku dah naik pangkat sebagai timbalan pengarah. Aku tak nak dengar cerita-cerita mengarut ni. Alamak, aku tak ada hal lah. Aku boleh lah benda macam ni, aku dah biasa. Tak apa, aku pun malas nak sewa kat luar. So bila Pak An dah cakap macam tu, Mustaqim ni okey lah kan. So perbualan dia habis kat situ je. Apabila pulang ke rumah saja, Pak An ni pun jumpalah bini dia. Yang bini dia macam, ya bang, baru kahwin. Mestilah sweet kan. Ya bang, kan Ayang nak duduk quarters kan. Betul bang. Abang rasa tak payah. Mustaqim abang dah suruh dia carikan rumah kat luar. So bini dia pelik. Kenapa bang? Kenapa kena cari rumah kat luar? Bukan abang nak saving duit ke? Daripada dekat office tadi, seakan-akan Pak An ni macam berani, tiba-tiba dia cakap kat bini dia, yang rumah tu bantu yang. Abang tak boleh abang. Abang dah lemah semangat. Tak nak kita cari rumah luar lah. Sebab Mustaqim lah tadi, abang tak adalah takut sangat, tapi Mustaqim cakap rumah tu berhantu yang. Bini dia pun, serius lah bang? Jadi apabila dah macam tu, dah cuak semua kan, si Pak An ni pun bincang lah dengan bini dia untuk dia pergilah tanya. Sebab dia ada kenal 3 orang yang pernah tinggal. 3 orang ni memang Pak An ni kenal lah, yang pernah tinggal dekat rumah yang dikatakan berhantu tu. So apabila Pak An cuba dapatkan 3 orang ni untuk tahu apa sejarah rumah tu, dia dapatlah menghubungi orang pertama. Dan orang pertama ni adalah Pak Din. Lebih dikenali sebagai Pak Din lah sebab nama penuh dia Pak Din Hamid. Tapi orang panggil dia Pak Din lah. Jadi Pak An ni call Pak Din, dan Pak Din pun bagi tahu dia kisah pertama apa yang pernah dia alami dekat rumah tu guys. Pak Din pernah tinggal kat rumah tu. Nak cakap lama tak lama, kejap tak kejap, 6 bulan jugalah Pak Din cuba bertahan kan kat rumah tu. Tetapi tak boleh lah, sebab gangguan dia makin lama makin kuat. Okeylah, Pak Din cerita daripada awal lah Pada mula-mula Pak Din masuk kat rumah tu cantik. Pak Din happy sebenarnya duduk kat rumah tu. Sebab lagi-lagi pula Pak Din ni bujang. Sampai sekarang bujang. Tak sangka, ingatkan dah habis kerja ni okey lah. Tapi bujang. Pak Din, tak payah cerita ni sangat personal. Terus masuk cerita tu. Terus je. Ni bukan cerita-cinta ya. Okey. Pak Din masuk situ. Rumah tu 2 tingkat. Jadi apabila 2 tingkat, biasalah bila tinggal seorang, dia nak cakap seram tu tak adalah sangat. Cumanya sunyi. Lebih sunyi berbanding seram.
Lagi-lagi pula apabila balik ke rumah tinggal seorang kan. Rumah pula besar. Kalau ada family tu sedap lah sikit. Tetapi sebab tak ada family kan, so Pak Din ni tinggal lah seorang kat rumah tu. Pada permulaannya, pada bulan pertama tu tak ada apa pun berlaku. Pak Din rasa okey je rumah tu. Tapi makin lama kan, dia dah mula dah ada beberapa jenis gangguan yang Pak Din alami. Seperti tak kisah siang ke malam ke, Pak Din akan dengar bunyi budak menangis kat dalam rumah tu. Pernah satu kali ni Pak Din tidur kat bilik atas. Apabila Pak Din time tu, ingat lagi dalam pukul 11 lebih macam tu, Pak Din baru nak masuk tidur. Tiba-tiba Pak Din dengar bunyi tangisan budak kecil. Dia bukan tangisan, dia bukan kuat tau. Dia sayup-sayup je. Dia dengar macam tapi sayup guys. Memang Pak Din pun macam awal-awal tu Pak Din ingatkan baby rumah sebelah kan. Sebab Pak Din ni sebelah rumah memang ada jiran, memang ada family lah. Cumanya Pak Din ingatkan okey lah. Tapi macam apa hal makin lama makin kuat kan. Takkanlah daripada rumah jiran sepatutnya dengar sayup je lah. Tapi apa hal macam dengar daripada rumah aku. So Pak Din pun rasa tak sedap. Time tu Pak Din pun buka lah pintu, pergilah ke bawah kan. Tapi ni Pak Din nak cerita, sebaik saja Pak Din turun ke bawah, korang tahu apa Pak Din nampak? Pak Din nampak Pak Din dah meremang ni. Pak Din nampak dekat kawasan dapur kan, sebab daripada tangga tu boleh nampak belah kanan tau, area dapur. Tapi sebab tak pasal lampu, dia nampak sama-sama je lah. Harapkan cahaya bulan tu masuk melalui tingkap kan, menerangi rumah Pak Din tu. Pak Din nampak ada seorang perempuan tengah gendong bayi. Ni bayi kat dapur ni. Dia macam dan budak tu masih nangis. Bila Pak Din nampak macam tu, lintang pukang, Pak Din lari naik ke atas, tutup pintu, selubung. Sebab takut betul bila terkena macam tu. Dan ini bukan pertama kali, dah 2-3 kali dah. Sepanjang Pak Din duduk situ, boleh cakap 3-4 bulan tu memang akan nampak kelibat perempuan tengah gendong bayi ni. Pak Din pernah nampak dekat dapur, Pak Din pernah nampak dekat luar tingkap. Tingkap tempat tidur Pak Din tu. Pak Din bilik kat tingkap atas, tiba-tiba nampak perempuan berjalan kat tingkap. Macam mana dia jalan kat tingkap 2 kan? Tapi tu tak membuatkan Pak Din keluar rumah tu. Dia yang membuatkan Pak Din keluar rumah sebab ada satu masa ni Pak Din balik makan tengah hari time tu, sebab Pak Din kerja half day time tu. So Pak Din balik, tapau mi goreng kat luar. Pak Din balik ke rumah nak makan lah kan. Lepas dah mandi apa semua, okey lah. Mi goreng. Pak Din pun time tu memang lapar. So duduklah kat meja makan. Okey, buka mi goreng, nak menikmati orang cakap, sebab perut memang lapar kan. Hai mi goreng, hai mi goreng. Pak Din nyanyi apa semua. So bismillahirrahmanirrahim, Pak Din pun suap. Sedapnya mi goreng ni. Tapi tengah makan tiba-tiba Pak Din, sebab apa macam tu, Pak Din Pak Din jatuh, terduduk. Mi goreng ni bersepah ke atas badan Pak Din ni. Sebab apa? Sebab waktu Pak Din tengah makan tu, tiba-tiba kerusi Pak Din seolah-olah direntap dengan kuat ke belakang, menyebabkan Pak Din terduduk guys. Habis sakit ni, tulang buntut ni memang sakit. Pak Din terduduk. Apabila dah macam tu, bila Pak Din pusing je, rumah tu memang Pak Din seorang. So macam mana, siapa yang tarik kursi Pak Din? Pak Din pun sebab time tu memang itulah benda yang Pak Din paling takut. Tak fikir panjang, Pak Din terus lari keluar, pergi ke rumah jiran. Takutnya pasal korang bayang sampai tahap macam tu, Pak Din pergi kat rumah jiran. Jiran pun dah ingat Pak Din ni macam gila apa semua. Sebab Pak Din menjerit-jerit, takut. Pak Din cakap, ada benda kat dalam rumah, ada benda kat dalam rumah semua. Bila dah macam tu, Pak Din pun decide, malas lah. Pak Din dah malas lah. Dah nampak perempuan, bukan orang cakap tak nak, boleh pagar. Tapi Pak Din fikir macam, tak apalah kan. Benda tu maybe tak suka Pak Din duduk situ. Pak Din pun rasa tak boleh lah. Selepas kejadian tu, dia dah mula main tarik-tarik kursi. Itu sebab itulah Pak Din tahan 6 bulan je tinggal kat rumah tu.
Selepas dah dengar cerita daripada Pak Din tadi, si Pak An ni pun tak puas hati lagi kan. Pak An ni call lah lagi seorang yang pernah menghuni kat rumah tu. Seorang yang berbangsa Cina, dia nak dengar pula adakah Cina ni pun kena ganggu ke tak. So dia call lah, dia panggil Apek lah. Dia call Apek ni, dia pun nak tahulah apa yang Apek ni ada kena tak, ataupun rumah tu mana dah tahu okey kan. Abang Din ni je yang mereka apa. So dia call lah Apek. Dan apabila dia call Apek, Apek pun jawab telefon apa semua. Dia berborak-berborak. Dan kalau korang nak tahu, ini apa yang Apek beritahu Pak An. Hai, nama saya Apek. Orang panggil saya Apek lah kat tempat kerja. Saya ni Chinese, tapi sebab dah banyak bergaul dengan member Melayu, saya boleh cakap Melayu tau. Saya dah belajar sikit-sikit lah. So harap minta maaf lah ya. Cumanya sebelum saya nak kongsi kisah seram saya, gongsi facai gongsi facai. Happy Chinese New Year yang akan menjelang tiba ni kan. Saya pernah tinggal dekat rumah tu, tetapi saya dengan family lah. Saya ada seorang anak perempuan. Saya bawa family saya tinggal dekat rumah tu lah. Tak ada lama pun. Saya tinggal pun dalam 2 bulan. Saya yang paling kejap lah. Boleh dikatakan saya yang paling kejap. Tapi rumah tu, banyak keras bukan main-main punya tau. Dia pernah sekali yang one time ni time tu saya tengah dekat atas tau. Saya tengah dekat tingkat atas. Bini saya lepak kat bawah tengah tengok TV. Jadi saya memang ada bilik. Saya sediakan anak perempuan saya bilik toy lah untuk dia main toy-toy dia. Jadi apabila saya tengah duduk dalam bilik tu, saya teman lah budak kecil kan. Anak saya pula, saya ada seorang je anak perempuan. Saya teman lah dia, saya teman dia main apa semua. Jadi saya pula dekat dalam bilik toy tu, saya ada buku tau. Saya pun ada letak saya punya rak buku. Saya suka membaca punya. Saya letak rak buku. Jadi saya tengah baca buku saya leka baca buku. Anak saya main kat belakang dekat toy kan. Main kat toy room apa semua. Dia main lah kuda dia apa semua kan. Barbie lah. So saya tengah baca buku ni. Tapi saya boleh dengar lah suara anak saya. Kadang-kadang bila dia Daddy, betul macam main. Sebab saya tengah leka baca buku. Bila 2-3 kali saya macam tu, saya pun niat untuk toleh lah ke belakang nak tengok anak saya main kan. Bila dah baca tu, sebab dengar suara dekat belakang, saya toleh, anak saya sudah tak ada. Anak saya tak ada. Rupanya saya seorang dalam bilik. Bila saya toleh, saya tengok Sally Sally. Nama anak saya Sally Saya tengok Sally where are you Sally? Tiba-tiba saya dengar suara anak saya tapi dekat bawah, tengah gelak-gelak dengan bini saya. Bila saya turun, anak saya tengah duduk dengan bini saya kat bawah. Jadi sepanjang saya baca buku, saya dengar suara anak saya tadi tengah main toy, panggil-panggil nama saya. Siapa tu? Itu pun sudah seram Itu pun sudah buat saya tak ada berani mau duduk itu rumah. Lagi pula kadang-kadang dia main kat tingkap dia main muncul tau. Dia time saya nak tidur, kadang pagi biasalah, kadang kita lelaki pun mau pergi tandas apa semua kan. Kadang saya bangun masuk tandas, bila keluar tandas saya nampak ada kelibat perempuan tengah duduk dekat tingkap pandang saya dalam macam tu. Pandang saya macam tu. Dengan rambut panjang dia boleh main rambut pula. Alamak, saya tak boleh. Saya banyak takut Rumah itu saya boleh cakap keras. Tetapi apa yang buat saya cuak ataupun takut, sebab bini saya pernah bergaduh sama dia 2-3 kali. Kadang sebabkan inilah dia main plugnya. Bini saya suka masak. Kadang saya balik kerja, saya dah memang suruh dia masak nasi awal-awal. Tetapi bila saya balik kerja, kadang balik lambat kan. Saya balik lambat kadang bila saya buka rice cooker, nasi tak masak. Awalnya saya ingatkan bini saya lupa on switch ke apa. Tetapi bila terkena dekat saya sendiri, saya pernah masak nasi tanak orang panggil. Tak nak masak lah orang cakap. Tak nak masak. Saya on je, tiba-tiba dia off balik. Kadang switch lampu, switch TV pun dia main 2-3 kali juga Tapi sebab anda pening macam tu, bini saya memang penakut lah. Lagi pula saya ada anak kan. Saya takut anak saya pun kena ganggu. Saya suruh bini saya balik lah, pergi rumah mak saya, tinggal sana. Tak apa, saya tinggal seorang kat sini. Saya ingat okey kan. Saya pun terpaksa berani lah. Saya tinggal seorang, saya lebih fikirkan keselamatan family saya kan. Tapi apabila saya tinggal seorang kat rumah tu, ini yang buat 2 bulan saya tinggal. Sebab apa tau? Saya tinggal time tu seorang dekat rumah. Saya tengah tidur. Katil pula king size lah kan. Biasalah saya tidur dengan bini semua kan, dengan anak semua.
Jadi tengah tidur. Jadi saya pusing lah. Saya pusing nak peluk bini Sebab kita dah terbiasa lah. Kita nak peluk bini. Apabila saya peluk kan, saya tengah tutup mata, saya peluk bini saya. Tiba-tiba otak saya, walaupun tutup mata ni, otak saya tiba-tiba terfikir tau. Saya lepas je sedar, saya terus melompat daripada katil. Lu mau tahu sebab apa? Saya peluk dia. Tiba-tiba baru saya terperasan. Bini saya mana ada rumah mah? Saya sudah hantar bini saya balik rumah mak mah. Jadi siapa saya peluk? Saya lompat daripada katil lah. Saya diri lah. Saya on lampu. Mau tahu apa nampak? Dekat atas katil ada benda besar warna hitam Benda besar warna hitam. Baring mengiring juga. Ni, baring atas katil macam tu. Time tu saya tak fikir panjang Padahal malam lagi saya terus cabutnya. Saya terus ketuk rumah jiran. Padahal time tu saya fikir dah pukul 3 pagi Saya pergi ketuk rumah jiran. Sebab takut nampak benda hitam tidur atas katil, lu tahu tak? Saya sudah peluk pula lagi. Alamak. Jadi saya terus ketuk rumah jiran. Saya tidur rumah jiran. Saya tak kira. Lepas tu esoknya saya terus keluar lah. Saya terus cakap ke bini saya tak boleh Tapi siapa nak sewa rumah tu, saya rasa baca-baca sikit lah. Sebab rumah tu banyak keras Serius tak ada main punya. So bila dah dengar cerita daripada Apek pun sama juga, teruk juga gangguan tu. Pak An ni dah memang, aku boleh cakap 90% dia dah tak nak ambil rumah tu lah. Dia dah macam, tak apa lah. Ini kalau aku call last ni bukan untuk confirmkan supaya ubah hati aku untuk ambil rumah tu. Tak ada. Aku just nak dengar cerita je. Sama ke tak? Adakah 3 orang yang aku kenal yang pernah stay rumah tu akan cerita sama ke? Ataupun berlainan versi ke apa kan? So dia call the children. Okay, dia borak. Tak nafi guys, rumah tu memang keras. Sebab ini apa yang Dashindran ataupun Chandran bagi tahu dia terkena. Nama saya Dashindran. Orang panggil saya Chandran lah. Satu Malaysia edisi kali ni satu Malaysia lah Zaf. Bagus. Ada Melayu, Cina, India. Baguslah. Okey, saya mau cerita pengalaman saya tapi pendek saja. Saya pernah tinggal kat rumah tu 3 bulan. 3 bulan saya tinggal kat rumah tu. Kadang saya tinggal seorang. Family saya sekali-sekala saja datang untuk stay. Adalah kadang weekend 2-3 malam baru stay. Saya ingat lagi time tu World Cup. World Cup mana ada main malam. World Cup main pagi-pagi pukul 3-4 pagi semua kan. Time tu saya tak ada setiap malam saya bangun. Biasalah kita kadang ada team favourite kita. Macam saya suka France. Jadi apabila France main saja barulah saya bangun sampai pukul 3-4 pagi. So ada satu malam ni France main lah. Time tu pukul 3 pagi. Saya tengah tengok TV. Time tu hujan. Bila hujan you tahulah Astro. Astro tolong fix lah. Astro kan bila hujan kadang siaran betul tak betul kan. Tapi saya tak fikir apalah. Okey lah. Saya pun macam okey lah. Setiap kali macam TV tu tak betul, saya main phone lah. Saya main phone apa semua. Okey, bila dah okey balik, baru saya tengok balik. Tengah saya tengok TV macam tu, tiba-tiba, rumah saya blackout. Satu rumah blackout. Jadi bila dah blackout, saya pun macam, alamak. Sebab hujan agak lebat tau. Dia yang peti-peti apa semua kan. Jadi saya pun mau pergi ke area dapur lah. Sebab area dapur ada switch box tu. Switch box untuk on balik lampu. Saya ingat dia dah tendang lah switch kan. Bila nak pergi, sebabkan dekat ruang makan ada ni, orang cakap sliding door. Jadi ada langsir. Langsir pun jarak-jarak punya saya letak yang boleh nampak luar punya. Langsir putih yang boleh nampak luar kan. Tapi kan saya cakap tadi hujan apa semua kan. Kadang peti apa semua. Time saya nak jalan tu, nak pergi ke dapur, saya nampak ada orang berdiri. Saya nampak ada orang berdiri. Tapi dia berdiri dekat tengah jalan. Sebab tepi rumah saya jalan raya. Jadi bila saya tengok ada perempuan berdiri tau. Jauh juga dia berdiri. Tapi dia pandang arah ke rumah. Jadi saya tengok macam tu. Saya pergi dekat sliding door tu. Saya tengok lah. Hujan-hujan dia berdiri tengah-tengah jalan. Baju putih. Buat apa? Kan berdiri pandang ke rumah saya pula. Saya macam, apa perempuan ni nak? Kenapa dia pandang ini rumah? Kan saya tengok dia, okey lah. Saya buat tak tahu lagi lah. So saya pun pergi on lampu. Okay, betul lah dia sudah tendang switch. Saya on lampu. Okay, lampu pun on. Bila saya nak patah balik pergi ke ruang tamu depan, akan lalu itu sliding door juga. Perempuan yang sama saya nampak juga dekat jalan tu. Dia berdiri sudah dekat rumah. Saya tak tahu macam mana dia jalan.
Dia jalan ke apa saya tak tahu. Sebab tadi saya nampak dia jauh. Saya nampak dia dekat seberang jalan. Tiba-tiba dia dah ada betul-betul berdiri kat luar tingkap. Tengah diri pandang saya. Dengan mata merah. Uish, saya tak tahu nak cakap. Saya, lari kat ruang tamu. TV tengah bola ke apa. Saya off, saya pergi naik atas tidur. Saya pergi naik atas tidur. Esok saya beritahu bini saya. Bincang dengan dia. Dia pun cakap, abang, tak boleh lah. Salah satu sebab dia datang 2-3 hari pun dia kadang pernah terkena kat. Dia cakap dia pernah nampak kelibat perempuan ni masuk tandas. Saya rasa rumah tu memang ada perempuan duduk lah. Kan, hantu perempuan lah saya boleh cakap. Sebab bini saya pun kadang-kadang datang, dia nampak ada perempuan. Kadang dia dengar bunyi. Kadang dia pernah juga dengar, dia cakap time dia nak tidur, dengar tiba-tiba ada perempuan bisik kat telinga dia. Bila dah dengar macam tu, itu yang dia datang 2-3 kali. Tapi dia tak nak bagi tahu saya sebab dia tak nak takutkan saya. Bila saya kongsi dekat dia, baru dia cakap, abang, keluarlah bang. Jadi saya tinggal rumah tu pun tak lama lah. Saya tinggal pun kejap saja. Lepas tu saya keluar lah. Memang keras lah itu rumah. Saya boleh cakap keras lah itu rumah. So, selepas dengar kisah daripada ketiga-tiga orang yang pernah stay dekat rumah quarters tu, Pak An dengan bini tu pun decide untuk okey lah. Sebab An tak nak ulang alik daripada Ipoh ke Lenggong tu jauh guys. So Pak An ni decide dengan isteri dia, okey lah, dia terimalah offer daripada Mustaqim untuk carikan diorang rumah berdekatan dengan tempat kerja si Pak An ni. Biarlah selesa daripada menanggung. Yelah, orang cakap sebab baru kahwin, kan nanti dah ada anak apa semua, nak kena fikir kan. Kalau duduk rumah yang kita dah tahu berhantu, senang cerita Pak An ni fikir family dia lah. Bagus lah, bagus. Bagi aku bagus lah. Lagi-lagi pula, once dah dengar sejarah ataupun experience orang yang pernah tinggal kat rumah tu, Pak An dia pentingkan keselamatan keluarga dia dan dia nak selesa untuk bekerja tanpa memikirkan anak dia kena ganggu kat rumah ataupun tak apa semua kan. So pengajaran untuk cerita si Pak An ni adalah, yes, kita sebagai satu Malaysia kan, kita haruslah bersatu, kita haruslah menjaga keharmonian. Sebab apa aku ambil macam tu? Sebab kan ketiga-tiga orang yang Pak An call ni terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Jadi kita ni biarlah bersatu. Kita satu Malaysia, tak kira apa bangsa, kita sama juga. Okay? Kita support each other, kita meriahkan, kita respect sesama bangsa, kita respect sesama agama supaya kita dapat bersatu teguh, bercerai tak roboh guys. Lebih kurang macam tu lah. So kalau apa saja kisah perkongsian daripada si Pak An ni, kalau ada yang terkurang ataupun terlebih, aku nak minta maaf daripada pihak Zaf Channel. Aku harap korang terhibur dan dapat pengajaran daripada kisah pada malam ni guys. So aku nak ucapkan terima kasih kepada tim puaka yang tak henti-henti support Zaf Channel. Alhamdulillah kita dah sampai 6,000 subscriber. Alhamdulillah. Ya Allah, Allahu Akbar. Aku bersyukur kepada Allah di atas rezeki yang dah diberikan dengan supporter tim puaka. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki, panjang umur, sihat tubuh badan, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys.